Apa kabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Kita ke perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Sabah mencatatkan 248 kes positif baru COVID-19 dengan 1 kematian hari ini. Tambunan menyertai Nabawan dalam zon hijau iaitu zon yang tidak mencatatkan sebarang kes positif. Sementara, Kunak berada dari zon kuning kepada zon jingga. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun dalam satu kenyataan berkata, 1 kematian hari ini dilaporkan di Sandakan. Daripada 248 kes baru hari ini, Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi dengan 49 kes, diikuti dengan Lahad Datu 38 kes, Sandakan 26, Penampang 36, Papar 22, Putatan 15 dan Tawau 14. Ranau dan Toran masing-masing mencatatkan 8 kes, diikuti Kota Belud dan Sempurna masing-masing 5 kes, Kinabatangan 4 kes, Keningau 3, Kunak dan Teno masing-masing 2 kes dan 1 kes di Kudat. Masidi berkata, daripada 248 kes positif itu, sebanyak 169 kes dari saringan kontak rapat, saringan bergejala 37 kes, saringan kluster-kluster sedia ada 26 kes, dan 16 kes adalah dari lain-lain kategori. Sementara itu, sebanyak 214 kes pulih dilaporkan hari ini dengan kumulatif kes sebanyak 33,571 kes. Dengan 1 kematian hari ini, bilangan kumulatif kematian di Sabah adalah 258 kes. Setakat ini, sebanyak 35,888 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 1,553 kes aktif yang sedang menerima rawatan, iaitu 567 orang di hospital dan 986 orang di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. Terdapat 57 orang ditempatkan di unit rawatan rapi ICU dan 18 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sabah mahu Petronas membayar cukai jualan negeri dalam jumlah sama seperti dibayar kepada Sarawak. Kerajaan Sabah mahu Petronas membayar jumlah cukai jualan negeri CJN ke atas produk petroleum dalam jumlah sama seperti dibayar kepada Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, beliau percaya tidak mungkin Petronas membayar jumlah yang kurang kepada Sabah. Katanya, Sabah dijangka menerima tidak kurang daripada apa yang Sarawak dapat kerana kerajaan negeri tidak minta jumlah yang kurang daripada Sarawak. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas pelancaran Parti Solidariti Tanah Airku Star Putatan hari ini. Jeffrey turut memaklumkan rundingan antara kerajaan negeri dan Petronas dijangka diadakan awal tahun depan. Beliau berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ada menyebut perkara ini ketika pembentangan Belanjawan Negeri 2021. Semasa pembentangan Belanjawan Negeri minggu lalu, Haji Ji memaklumkan Petronas akan mengadakan pertemuan dengan Sabah bagi memulakan rundingan berhubung cukai tersebut. Haji Ji turut memaklumkan Petronas telah berdaftar dan dilesenkan di bawah cukai jualan negeri pada 15 Disember lalu. Bermula tahun depan, Sabah dijangka mengutip cukai jualan negeri ke atas produk petroleum bernilai ringgit Malaysia 1.25 bilion. Akibat cemas dikejar, seorang penyamun lari ke Balai Polis Tawau untuk menyelamatkan diri. Seorang lelaki yang cemas dikejar orang awam terpaksa melarikan diri ke Balai Polis Tawau untuk menyelamatkan diri selepas didapati menyamun menggunakan parang. Suspek bertindak memecut motosikal yang disamunnya ke Balai Polis Tawau selepas dikejar orang awam. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Peter Umbos berkata, suspek berusia 27 tahun itu ditahan polis pada jam 8.10 pagi, kira-kira 20 minit selepas menyamun sebuah motosikal jenis Modenas GT milik seorang lelaki di Jalan Tawau Lama. Peter berkata, mangsa meminta bantuan orang awam untuk mengejar suspek yang melarikan motosikal milik mangsa hingga ke kawasan Balai Polis Tawau. Suspek terus ditahan bersama senjata tajam berukuran 68 cm.
Terdahulu, suspek turut menyamun sebuah kereta jenis Nissan Frontier di Jalan Tanjung Batu Darat pada jam 7 pagi. Kemudian suspek melarikan kenderaan itu ke kawasan Jalan Tawau Lama. Namun sebaik tiba di bulatan Jalan Tawau Lama, kenderaan yang disamun itu kehabisan minyak dan suspek meninggalkan kenderaan terbabit di tepi jalan. Siasatan awal mendapati modus operandi yang digunakan suspek bagi kedua-dua kes adalah sama, iaitu menggunakan parang panjang kemudian menahan motosikal serta kereta mangsa. Suspek kemudian mengarahkan mangsa turun dari kenderaan masing-masing sebelum melarikan kenderaan terbabit. Peter berkata, berdasarkan semakan rekod lampau, suspek didapati pernah ditahan sebanyak 4 kali sejak 2014 sehingga tahun lalu atas kesalahan penyalahgunaan dada. Katanya, permohonan reman ke atas suspek akan dikemukakan esok mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah di Mahkamah Majistret Tawau untuk siasatan lanjut. Terlalu lekang berhibur hingga abaikan penjarakan sosial. 16 individu dikenakan kompaun RM1,000. Kelekaan sekumpulan anak muda berhibur hingga mengabaikan penjarakan sosial menyebabkan kesemua mereka dikenakan kompaun di sini semalam. Seramai 16 individu didapati ingkar Prosedur Operasi Standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majiji berkata, dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Lintas Plaza kira-kira jam 11.45 malam, bahagian siasatan jenayah dan narkotik Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu mendapati seramai 16 orang pelanggan terdiri daripada 10 lelaki dan 6 wanita tidak mematuhi penjarakan sosial. Dengan itu, sebanyak 16 kompaun dikeluarkan ke atas semua pelanggan yang berusia di antara 21 hingga 36 tahun terbabit. Hasil pemeriksaan ujian air kencing ke atas 6 pelanggan lelaki mendapati kesemua mereka negatif dada. Habibi berkata, buat masa ini kerajaan masih melaksana PKPB dan masyarakat hendaklah mematuhi SOP yang ditetapkan. Menurutnya, tahap pematuhan masyarakat kepada SOP Kementerian Kesihatan Malaysia menjadi penentu kepada kejayaan PKPB. Sehubungan itu, mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, apabila disahabitkan kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Jeni. Berjumpa lagi.